Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali ke Malam Mistik Podcast. Alright guys. Kalau yang lepas aku dah bawa orang ni, yang ni aku bawa orang yang sama untuk cerita dia yang kedua. Tapi sebelum aku nak panggil member kita ni bercerita dalam channel kita ni, channel Malam Mistik Podcast ni, segmen Malam Mistik Podcast ni, aku nak minta jasa baik korang dulu, bantu aku, bantu like, comment, share dan subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah butang loceng tu supaya korang boleh menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni di masa akan datang. Alright guys. Aku malam ni aku tak nak sembang panjang-panjang. Malam ni aku nak go through cerita je. Aku rasa korang pun dah kenal dengan orang aku nak bawa ni. Aku akan kenalkan lagi sekali. Kan? Supaya tidak ada kekeliruan. Alright. Sebelum tu, intro dulu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alright, Brother Ryu, selamat datang. Bukan selamat datang lah, selamat kembali lah. Saya cakap selamat kembali. Alright. Okay, Brother Ryu. Yang lepas, kalau tak salah, kita cerita pasal sekolah kan. Sekolah yang istimewa kat Kota Tinggi. Betul. Tu kan. So, hari ni kita nak sembang cerita pasal apa ni, brother? Hari ni plannya nak masuk outdoor, tapi bila fikir balik, yang lepas-lepas mungkin ada cerita part yang terlepas pandang. Okay. Jadi untuk minggu ni kita buat kesinambungan cerita antara cerita tu, yang kira boleh cakap volume tu lah. Oh, volume 2. Volume tu lah. Volume 2. Sebelum kita masuk ke outdoor. Okay. Okay guys. Tapi sebelum Brother Ryu ni, dia nak cerita pasal cerita yang ni, korang yang mana belum tengok video yang lepas tu, korang kena tengok dulu. Right? Bukan apa. Aku suruh korang tengok dulu supaya kalau dia kata video ni continuous daripada cerita yang lepas, nanti takut korang tak faham. So korang kena tengok video yang lepas dulu, then come back dengan cerita yang ni. Right? Aku pun tak nak sembang panjang-panjang, aku pun tak nak tunggu lama-lama benda cerita panas ni. So kita terus dengan cerita Brother Ryu yang pertama. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Kenalkan, nama aku Noh, tapi biasa kawan-kawan rapat panggil Ryu lah. Dah kenal dengan Anas ni, Anas suruh Anas panggil Ryu, senang. Jadi nama Street Fighter. nama budak-budak. Jadi hari ni aku nak share, maksud dia bukan lebih kepada kesinambungan lah. Maksud dia celahan-celahan cerita yang tertinggal daripada kisah-kisah yang lepas. Jadi aku start daripada kecil lah pengalaman starting nampak benda-benda halus ni. Selain yang lepas kan aku cerita lepas daripada kawasan orang blok aku tu ada yang meninggal dan aku nampak pocong makhluk tu. Jadi ada lagi cerita selepas tu, aku nampak berkenaan dengan hantu lilin. Hantu lilin aku baru percaya ada hantu lilin. Hantu lilin ni kalau tak salah aku zaman-zaman dekat dataran bandaraya dulu. Betul lah, kalau kat JB ni dia pernah meletup satu kes hantu lilin dataran bandaraya. Orang ambil gambar kat belakang ada lilin, pegang macam tu. Tak sure. Aku ada kes hantu lilin, cuma benda tu tak dapat kesahihan je. Sebab Okay, teruskan je lah dengan cerita kau pasal hantu lilin hari untuk dikongsi ni. Tak apa, dia cerita yang kali ni maksud dia banyak cerita tapi pendek-pendek lah. Jadi kita start dengan hantu lilin. Maksud dia masa hari tu umur aku masa tu dalam 7 ke 8 tahun lah, anggaran macam tu. Jadi kawasan tempat aku tinggal ni masa tu rajin ada blackout. Okay. Sebab mungkin ada problem kot dekat dia punya kawasan main point elektrik dia kan. Jadi bila dah blackout malam tu, satu malam tu blackout daripada maghrib sampailah ke pagi, awal pagi. Okay. Jadi dijadikan cerita malam tu tak ada aktiviti. Biasalah kalau tak ada current ni mati kutu lah. Betul. TV tak ada, kipas pun
tak hidup. Jadi alhamdulillah malam tu hujan. Dan kita orang tidur macam biasa, kita orang tidur awal lah, satu keluarga. Dalam pukul 12 ke 1 pagi tu, aku terbangun. Niatnya nak kencing, tak tahan. Dulu rumah lama bapak aku ni, dia dekat luar tau. Dia punya tandas. Rumah orang-orang lama lah, tandas dekat luar. Jadi Rumah kampung lah. kira ikut style rumah kampung lah. Okay, faham. Jadi bila nak pergi tandas malam-malam ni, akan jadi satu kebiasaan. Kita akan kejut orang yang paling dewasa lah. Biasa akan jadi mangsa mak aku lah. Normal dah tu. Mak bangun, nak minta tolong ni temankan kan. Tapi malam tu entah macam mana, aku tak terniat pun nak kejut mak aku ataupun siapa-siapa untuk minta temankan. Sebab masa tu malam biasa kalau tak ada elektrik, kita akan tidur dekat ruang tamu. Sebab lagi sejuk kan. Kalau dalam bilik biasa panas. Jadi bila dah tidur kat ruang tamu tu, dah terbangun tu, lupa cerita, bapak aku ni ada satu macam tabung besi tau dia buat. Maksud dia macam benda tu, bentuk dia macam buluh lah, panjang. Tinggi lah. Maksud tinggi macam ni lah. Jadi bila tak ada karen, tabung tu akan jadi mangsa untuk tempat letak lilin. Aku dah agak dah. Itu akan jadi mangsa. Jadinya malam tu aku tak tahu sama ada aku nampak tabung tu ataupun hantu lilin. Tapi memang takkanlah, kalau difikir logik, takkanlah tabung yang apa orang cakap sebatang tu ada lilin boleh ada tangan. Penampakan yang ditunjukkan pada aku malam tu, bila aku bangun sedar je, buka mata, memang tepat-tepat mata aku nampak ke arah tabung besi tu. Dan jaraknya cuma dalam 2-3 meter je. Dekat. Ruang tamu tak besar sangat. Jadi bila terbangun, tiba-tiba nampak lilin macam kepala, dan macam tabung besi tu tiba-tiba ada tangan. Macam ni. Tapi diam je, dia tak bergerak. Betul-betul dia macam lilin, belakang lilin tu lah. Dia menghadap lilin. Seolah-olah batang tabung tu menyatu sekali. Lilin tu kepala dia lah. Jadi bila dah jadi macam tu, malam tu aku batalkan hasrat aku nak kencing. Tahanlah sampai pagi. Tapi itulah, bila dah tahan adalah budak-budak ngompol. Orang Jawa cakap ngompol. Ya, betul. Aku tak tahu bahasa orang lain, tapi ya aku pun orang Jawa. Kalau kau sebut ngompol tu faham lah. Itulah. Kencing malam. Itulah, pagi tu tahan je lah kena bebel. Sebab malam tu tahan kencing kan, sebab nampak benda tu. Nak dijadikan cerita, masa umur aku dalam 9 tahun, abang aku ni ada yang keluar daripada rumah tau. Maksud dia diorang kerja kat luar kan, pergi merantau. Jadi rumah bapak aku ni dia ada 5 bilik. 5 bilik. Jadi apa nama dia? Bilik depan khas untuk bilik tetamu. Bilik tengah tu ada 2 bilik tu. Ni bilik orang tua aku. Belakang tu dijadikan store. Belakang tu bilik kecil lah, muat untuk satu katil bujang. Yang sebelah lagi bilik kakak aku, berhadapan tu bilik kakak aku dengan bilik abang-abang aku lah, yang diorang akan kongsi. Jadi tak tahu macam mana mak aku decide untuk jadikan bilik store tu bilik aku tau. Sebab mungkin dia tengok aku rajin tidur dekat ruang tamu kot. Memang tabiat aku, ada bilik pun akan tidur kat ruang tamu. Jadi mungkin mak aku ni nak mengajar untuk tidur dekat bilik lah. Tapi bilik tu dia sebelah dengan dapur, dan luar daripada bilik tu pokok pisang. Banyak pokok pisang belakang rumah bapak aku. Cerita dia start dari situ. Maksud dia beberapa malam selepas aku tidur dalam bilik tu tak ada gangguan. Cuma adalah dengar macam suara-suara daripada luar, macam manggil hui. Lepas tu macam ada yang ketuk-ketuk tingkap. Itu normal. Pada aku dah normal lah benda tu. Tapi benda yang tak normal, bila satu malam tu, kisah yang sama, nak bangun, nak rasa terkencing. Normal lah budak nak bangun. Yes. Bila bilik ni katil bujang, spot
paling selesa bila nak tidur tu adalah bila kita berhadapan dengan dinding, rasa sejuk. Betul. Peluk bantal menghadap dinding. Dia akan rasa sejuk. Tapi bila terbangun rasa nak kencing tu, aku pun pusingkan badan. Tapi tak tahulah masa tu pukul berapa. Bila aku pusingkan badan tu, ternampak makhluk yang aku paling tak suka. Apa tu? Tok Kunjut. Betul-betul baring satu katil menghadap aku. Dan dia punya fizikal masa tu, muka dia pucat, mata dia fully putih. Ada bau tak? Wallahualam, aku tak ingat sebab rasanya macam tak ada bau. Just maksud dia benda tu sekilas pandang aku nampak je aku pusing. Aku kalis balik menghadap dinding semula. Tak jadi kencing. Kau kencing lagi di atas katil Tak, masa tu dah matang sikit. Manalah tahu kan, tak jadi kencing kat katil. Tempat saya tahan lah juga. Tapi seram weh kalau duduk dekat belakang tu. Seram lah. Itulah. Besar tak saiz dia? Rasanya masa tu kan untuk katil bujang tu panjang dia Okay, memang masa tu kan 9 tahun. 9 tahun lah. 3 betul tak? Kau darjah 3 lah. 9 tahun. Tapi maksudnya yang pucung yang baring dekat belakang kau tu, adakah saiz dia tu bentuk dewasa ke ataupun bentuk saiz kau juga? anggaran bentuk dewasa lah. Macam kau apa-apa ada baring je lah. Dia baring tapi dia menghadap. Masalah dia menghadap tu muka menghadap muka. Mampus Kalau lah katil macam bujang besar dia macam mana je kan, kita boleh anggarkan. Allahu Akbar. Jadi tu cakap bila dah jadi macam tu, besoknya tu aku terus bagi tahu mak aku apa yang jadi. Dan tak lama lepas tu mak aku suruh keluar dari bilik tu dan dia jadikan store balik. Store untuk simpanan makanan lah sampai sekarang. Sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni sebab dia tahu kat luar tu pokok pisang. Bapak aku pun adalah, maksud dia tahu pokok tu ada something kan. Dia pernah kena juga kot, tapi aku tak tahu cerita dia macam mana. Jadi mungkin lepas mak aku dah bincang dengan bapak aku, mungkin aku terpaksa tidur dekat ruang tamu balik lah. Memang itulah bilik kau. Memang itulah bilik aku. Tapi kenapa tak ditebang je pokok pisang tu? Pokok pisang tu dia, bapak aku ni jenis suka tanam. Jadi setiap pokok pisang yang dah berbuah dia akan tebang dan dia akan tanam baru. Dan benda tu maksud dia takkan habis lah sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Oh okey. Sebab bapak aku ni jenis suka menanam. Banyak juga pengalaman kau cuba pocong ni lah. Oh, kalau pocong ni rasanya 2 lah. Maksud dia setakat ni semua hidup aku alhamdulillah 2 je. Yang baru-baru ni balik daripada Tasik Banding melalui jalan Gerik, jalan lama Gerik. Yang tu nanti. Yang tu cerita pasal tu nanti. Yang ni kita cerita zaman flashback je dulu. Itu minggu depan insya-Allah. Alright guys. Yang itu punya cerita kita cerita nantilah zaman dia jumpa zaman-zaman moden punya hantu. Yang apa yang nak disampaikan kali ni dengan yang sebelum-sebelum ni hanyalah cerita zaman dia kanak-kanak. Ryu ni sebenarnya dia banyak cerita-cerita seram ni sebenarnya ni. So sebab itulah bila dia nak datang berkolaborasi dengan Asramat Channel ni, aku sebenarnya seronok juga bila dia kata dengan aku dia banyak cerita seram. So kita cuba ompel, kita korek sikit sampai habis cerita dia. Kan, tapi kalau kita nak terus cerita sekali arung setiap bulan panjang sangat Ryu lah. Panjang sangat boleh buat kan? Ni boleh buat novel. Boleh buat novel kan. So kita sikit-sikit kita ambil. Okey Ryu, sambung terus Ryu. Tak maaf. Okey baik. Boleh tak masalah. Menyampuk sikit tadi. Boleh. Selepas daripada tu umur yang sama juga 9 tahun, aku ni ada satu masalah tau. Maksud dia masalahnya ni macam nak kata sakit, simptom sakit tu bukan. Tapi bila kita nak bagi tahu orang maksud dia bila check doktor pun doktor tak boleh check. Sakit dia ni, dia kalau nak diberikan contoh, badan kau ni macam dilemparkan serbuk-serbuk kaca. Oi. Dia rasa bisa. Akan rasa kat peha, akan rasa tiba-tiba kat tangan. Aku tak tahu kenapa benda tu datang. Maksud dia simptom tu datang. Dan benda tu kerap datang masa umur aku 9 tahun sampailah umur aku 12 tahun. Lama benda tu nak tahan. Tapi sebab apa nama dia, mungkin aku dah cerita kat orang tua aku pun, mula dia macam percaya tak percaya. Jadi aku cerita kat adik-beradik aku pun diorang tak percaya. Jadi sebab adik-beradik aku ni jenis yang tak percaya pada bukan tak percaya, kurang percayalah pada benda-benda tu. Jadinya sampai satu masa ni
Umur aku 10 tahun. Mak aku ni bawa pergi berubat dekat satu tempat kat Kulai. Jadi aku berubat dengan, boleh panggil orang tu dah arwah lah, panggil arwah Cik Jo. Kita berubat kat situ lah. Berubat Cik Jo ni dia urutkan, dia baca-bacakan. Jadi dia tanyalah ada apa ni, sakit ni macam mana. Sakitnya macam kena, aku bagi tahu lah, sakitnya macam kena tabur dengan kaca, serbuk kaca kan. Dia bisa-bisa, macam dia nak kata seolah-olah kebas, tapi dia sakit, pedih. Tapi dia sekejap je, macam jarum top, tapi banyak. Macam tu, seolah-olah macam tu lah. Jadinya bila dah berubat dengan arwah Cik Jo ni pun tak jalan juga. Dan selepas tu aku mimpi, dalam mimpi aku tu ada seseorang yang datang. Dia macam bagi pedang, dia hulu macam ni. Tiba-tiba datang, tak ada cakap, tak ada apa, tak ada angin, terus bagi pedang. Tapi pedang tu panjang, dan aku ambil pedang tu dalam mimpi lah. Tapi biasalah, macam aku kira benda tu mimpi budak-budak. Tapi bila cerita dengan family pun sama lah. So dia abang-abang aku memang tak percaya, macam dia orang macam mengolok-olokkan lah apa yang aku cerita. Mungkin ialah pada aku sendiri pun benda tu mimpi budak-budak. Jadi sakit daripada tu berlarutan lah sampai umur 12 tahun, apa yang aku cakap tadi. Tapi lepas 12 tahun dia dah mula berkurang dan hilang sampai sekarang, Alhamdulillah. Jadi dia hilang sendiri lah. Dia hilang sendiri. Tapi tak tahu sebenarnya puncanya daripada apa. Allah Alam, mungkin ada kesilapan yang kita buat masa tu yang kita tak tahu, mungkin lah. Tapi memang benda tu sakit. Bila dah kena sakit, dia datang, walaupun dia datang kejap, tapi tu yang macam yang aku bagi tahu, seolah-olah macam kena cocok jarum sekejap-sekejap, tapi dalam kuantiti yang banyak. Masa Cik Jo arwah Cik Jo tu ubatkan kau, dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa-apa. Maksud dia macam, dia mungkin diingat macam gangguan biasa pada kanak-kanak lah. Mungkin macam tu lah. Sebab keluarga kita orang ni rajin juga berubat kat sana kan, kalau ada apa-apa masalah. Tapi macam masa tu mungkin seolah-olah, kalau ibarat kata kita datang sana benda tu lari ke, kita tak tahu kan. Kita balik rumah benda tu datang balik ke, macam tu lah. Balik daripada rumah Cik Jo tu, dia berubat tu, datang balik. Jadi jadi bila dah bercerita dengan orang, dah dibagi tahu pasal benda tu, dan orang macam tak percaya, jadi kita terpaksa diamkan lah sampai umur 12 tahun. Lama tu Bil. Lama. 3 tahun ada tu. Tapi dia datang, Alhamdulillah, macam dia datang sekejap je lah. Sekejap je lah. Bahagian apa biasa dia kacau, bahagian apa, bahagian lengan, bahagian orang cakap yang abdomen ni lah. Kau rasa tu dia macam, yelah, aku pernah kena macam tu juga tau sebenarnya. Tapi tak adalah aku fikirkan benda-benda macam tu kan, benda-benda berkaitan mistik. Tapi kalau kau cakap macam, dia macam tiba-tiba kau rasa macam jarum tekan kat tangan kan, cok kan. Kau memang tak tahu apa punca dia. Tak tahu. Kau nak tahu juga tu sebenarnya tu. Betul. Nak ada juga macam nak rujuk dekat, masa dia nak tanya pada orang-orang yang pandai kan, tapi tak tertanya sampai sekarang apa benda tu sebenarnya. Mungkin itu ujian lah, mungkin tertegur lah. Kita anggap itu ujian je lah yang datang. Masa aku tingkatan 6. Yang kisah sekolah tingkatan 6 tu dah lepas. Tapi ni cerita lain pula. So ini selepas daripada kes sekolah kau, dia cerita yang lain pula. Ini yang tu cerita dalam sekolah, yang ni cerita luar sekolah. Masa tu masih tingkatan 6. Ni cerita luar sekolah. Aku dah pandai bawa kereta, dah ada lesen. Then nak dijanjikan cerita, satu malam tu bapak aku minta tolong nak masak dekat Sedeli, rumah saudara. Jadinya kita orang pergilah. Bapak aku pergi naik van, aku pergi naik kereta sendiri lah, kereta bapak aku lah. Aku drive. Lepas tu aku ambil kawan aku ni, nama dia Acad. Kira adik angkat lah masa tu. Dah ambil Acad ni, ajaklah nak rewang sama kat rumah orang tu. Sampai dekat Sedeli ni, aku tengok masa tu kita orang sampai dah lepas maghrib lah, dalam pukul 7.40 something macam tu lah. Sampai dekat rumah orang tu, dekat bahagian dapur, kita orang nampak ada seorang pakcik pakai kopiah, tabur-tabur garam.
Rumah orang tu dia ada majlis perkahwinan lah. Mungkin cakap dia nak pagar kawasan kot. Kita memang dah faham lah kalau nampak orang buat macam tu kan, cakap ngacak ni. Jadi bapak aku cakap untuk peringkat awal ni tak ada benda, tak ada kerja sangat kan. Kalau korang nak pergi mana-mana, pergilah dulu kan, bapak aku cakap kan. Jadi aku dengan Acad ni decide, Cad, kita pergi mancing jom. Alang-alang Sedeli kan? Dah sampai Sedeli kan? betul, sampai Sedeli. Kebetulan dalam kereta ada joran, memang standby. Jadi okey lah Cad, Acad pun cakap okey lah, kita pergi mancing lah. Keluar balik daripada kawasan tu, pergi cari umpan, dan kita orang mancing dekat jambatan Sedeli. Jambatan yang panjang. Yang panjang. Jambatan Haji Lazim nama dia. Betul. Jadinya malam tu aku mancing Acad dalam daripada pukul 8 sampai pukul 11 rasanya. Dan benda paling pelik, mancing kat laut dapat ikan talapia. Itulah paling pelik. Dan lepas dapat ikan talapia seekor tu sampai pukul 11, kita orang gerak balik. Nak dipendekkan cerita, kita gerak balik lah. Okey, perkara yang kita orang alami start lepas nak gerak balik tu. Masa tu kau apa tu? 11 suku macam tu lah. Decide nak balik daripada Jambatan Sedeli nak ke tempat yang bapak aku masak tu, anggaran dalam setengah jam lah. Okey. Dan tempat tu agak dalam kawasan dia, kawasan perumahan tu. Dan kita orang, aku bawa kereta lah. Cuk, dengan Felda ke? dia bukan Felda, dia kampung nelayan. Kampung nelayan. Kampung nelayan. Okey, lepas tu aku drive masuk kawasan Sempang masuk ke kampung tu. Sebab kawasan tu dalam dan jalan tu tegak je sebenarnya. Rumahnya belah kiri. Kita orang dah ingat lah. Aku memang dah ingat sebab rumah pakcik kan. Jalannya terus je, ada satu penanda, rumahnya belah kiri. Memang dah set. Sempangnya belah kiri, rumahnya belah kiri. Rumahnya pun terang benderang malam tu. Kalau biasalah rumah majlis, takkan dah tak nampak. Betul. Yang peliknya malam tu, lepas tanda tu kita orang nampak, rumah tu tak ada. Lah, Rumah tu tak ada. digelapkan kot. Wallahualam. Rumah tu tak ada Betul. Kalau aku seorang yang tak nampak, tak apa. Acad ni pun tak nampak. Jadi kita orang tanya-tanya lah, mana rumah yang majlis tadi lah? Bukannya dari sini ke? Then tak apalah, kita drive terus lagi. Terus je aku drive. Lama-lama jalan yang orang cakap ada kawasan perumahan, yang kita orang boleh nampak lampu semua kan. Daripada tar tiba-tiba bertukar jadi jalan tanda merah. Baik. Jalan tu makin lama makin kecil. Baik-baik boleh muat berselisih dua kereta boleh berselisih. Tiba-tiba jalan tu jadi tanda merah dan jadi jalan kecil. Yang muat-muat untuk satu kereta je. Dan bersemak, tepi-tepi tu semak. Uish. Cuak malam tu. Mau tak cuak habis? Betul, cuak. Mau tak cuak? Kau memang langsung tak jumpa je rumah tu? Okey, bila dah macam tu, aku pun macam tak sedap lah. Bila orang cakap, kita dah ingat rumah orang tu macam mana, jalannya macam mana, tempatnya macam mana. Jadi bila dah jumpa kawasan tu, decide lah dengan Acad, kita pusing balik Acad. Macam makin mengarut ni kan. Cakap macam makin mengarut je ni. Jadi aku pun pusing pelan-pelan kereta aku, sebab jalan tu kecil. Biasalah, nasib baik bawa kenari masa tu. Kereta kecil. Pusing. Dah bila kereta aku dah menghadap semula jalan yang bertentangan, kita orang ternampak satu rumah sebelah, bila dah bertentangan ni, sebelah kiri nampak satu rumah kayu usang. Depan tu ada pokok nangka besar. Satu rumah je, gelap. Tapi gelap rumah tu. Memang aku siap. Acad ni pun nampak. Rumah usang Rumah usang. Tak ada lampu, gelap Tak ada lampu, gelap. Dan yang kita orang ingat, depan rumah dia tu ada satu pokok nangka besar. Dan kita orang tak apalah, terus je lah. Terus yang Acad ni boleh tertoleh. Masa aku drive ni nak balik semula ke arah pertentangan ni, patah balik lah. nak patah balik semula ke jalan tar tu, Acad ni boleh toleh rumah tu. Dan dia boleh cakap dengan aku nampak someone bawah pokok nangka. Aduh. Aku masa tu buat tak layan je lah, sebab kita pun risau kan. Jadi kita fokus mandu je lah, takut jadi apa-apa. Jadi bila dah patah balik tu, rasa macam tak munasabah, jumpa balik rumah tu. Lah, betul. Rumah yang terang benderang, yang tadi kita tak jumpa gelap tu, yang tak jumpa, orang cakap tak macam tak ada orang, tiba-tiba jumpa balik rumah tu. di laluan yang sama. Yes. Weh.
Benda ni betul-betul terjadi kat dia sendiri. Pelik weh. Pelik. Jadi bila dah sampai rumah tu, barulah buka cerita dengan Acad. Apa yang kita nampak tadi, macam kita bedah balik. Rumah tadi, lepas tu apa yang kau nampak dekat bawah pokok tu. Dia kata macam nampak macam perempuan rambut panjang kat Aku nak bawah. tahu juga apa yang dia nampak tu. Mungkin apa, Minarokus. Minarokus lah kita sebut dia punya kiasan lah. Mungkin Minarokus lah. Kat Ponti. Sebab aku tahu kalau sebut kau seram. Memang lah aku. Tapi kadang-kadang tak nak sebutkan juga. Itulah tu. Orang faham kan. Kadang-kadang kat Ponti ada orang panggil dia satu spesies je, Cik Ponti. Tapi memang seram lah. Cik Ponti ni aku memang pantang aku dengan nama dia. Dia boleh nampak macam tu kan. Maksudnya dia berdiri tegak tapi tu. Betul. Bawah pokok nangka ke apa? Bawah pokok nangka. Oh. Sebab keluarga angkat aku ni, keluarga Acad ni, kakak dia, Acad ni boleh tahan juga. Dia dengan kakak dia boleh nampak benda macam ni. Jadi kita orang kadang-kadang bila lepak rumah sama-sama tu share story lah. Saling berkongsi cerita Senang yang buat nampak. aku dengar sebenda-benda. Aku Cik Ponti sensitif lah. Itulah. Cik Ponti aku sensitif. Dia macam dibelenggu kalau dengar nama dia. Allah hai. Macam mana Habis dia Acad masa dia nampak tu dia relax je lah. Dia tenang je lah. Dia buat tenang lah. Oh tenang. Tapi dia boleh pula bagi tahu kau awak. Dia nampak benda Cik Ponti kat sini. Masa dalam kereta tu. Itulah tu. Patutnya tak bercakap, dia diam. Dia boleh pula bagi tu. Kalau aku dalam situasi kau ni, aku tengah bawa kereta, member bagi tahu, aku tak silap aku yang jadi lagi panik daripada orang yang nampak siut. Aku panik sebenarnya tapi terpaksa buat tenang. Yang penting jumpa balik kawasan tu. Sebab kita punya point nak keluar je. Daripada macam kita terus tersesat dalam tu kan, tu risau. Jadi Alhamdulillah lah malam tu diselamatkan lah. Tapi syukur lah dapat jumpa jalan keluar. Kalau tak jumpa lagi pening. Tapi tadi masa awal kau ada cerita pasal pakcik yang tabur sesuatu. Kau rasa dia ada kena-mengena ke dengan apa yang berlaku? Rasanya dia kena mengena. Sebab keluarga pakcik aku ni, dia ni ada bisnes penternakan agak besar. Dan dia yang paling besar dekat situ. Dan mungkin masa zaman-zaman tu tak mustahil lah kalau ada orang hianat untuk majlis. Sebab pernah berlaku lah sebelum-sebelum tu. Maksud kau ni kemungkinan lah. Ini kemungkinan. Kita tak menuduh. Ini bukan menuduh. Ini kemungkinan. Pakcik yang tabur garam tu. Mungkin dia tabur garam tu untuk menutup sekejap kawasan tempat majlis tu. Supaya orang tak payah datang. Mungkin lah kot, sama ada dia menutup untuk dipagarkan daripada benda yang tak nampak. Ataupun supaya orang tak payah datang. Bukan, maksud dia Pakcik tu dia berniat baik ke berniat tak baik tu? Pakcik tu dia mungkin daripada keluarga ni juga. Maksud dia yang buat majlis. Mungkin yang buat pakcik aku yang buat majlis ni, mungkin dia minta tolong pada pakcik tu untuk taburkan garam, buat garam. Jadi lah. betul. Jadi sebab dia tabur tu dekat tempat orang ramai. Dia taburkan. Tu yang kita nampak, dia nak pagar kawasan ni kot. Tu yang kita cakap. Okeylah. Tak apalah. Tapi dia pagar-pagar pun malam kena juga. Itulah masalah dia. Kita kena lah tu. Aku yang tak nampak jalan. Habis kau tak ada tanya lah dengan orang-orang ke pasal kau tak nampak jalan semalam? Mungkin ada orang yang kena situasi sama macam kau. Cerita tu habis kat Acad berdua je. Kita habiskan berdua je. Dan balik tu adalah cerita kat kakak dia. Dan kakak dia cakap benda tu biasa. Biasa je. Dan habis kat situ je lah. Kakak dia cakap benda tu biasa. Kalau aku tu luar biasa kau tahu. Sebab kakak angkat aku ni, dia luar biasa juga. Memang dia akan rajin berhadapan dengan Kak Ponti. Dekat kawasan rumah bapa angkat aku ni, dia memang laluan lah. Kalau orang-orang bijak, orang pandai cakap, rumah tu laluan. Itulah. Okey, faham. Kakak angkat kau tu orang mana? Sama juga orang kampung, orang Kota Tinggi juga. Lah dia datang sini bercerita. Aku nak dengar InsyaAllah one day insyaAllah. Sebab aku nak tanya sendiri orang yang pernah berhadapan dengan benda-benda macam ni. Kita nak tahu pengalaman dia macam mana kan. Kadang-kadang kita dengar selalu, tapi kita dah kalau lebih menarik kalau kita dapat orang yang boleh nampak ke mata dia ke kan, boleh faham pasal benda ni, datang bercerita sendiri kan. Yang tu baru kita sebenarnya kita pun boleh belajar kan, macam mana nak adapt dengan handle situasi macam ni. Betul. Alright Rio, kau dah cerita dengan aku pasal sambungan yang lepas tu. Okay, sambungan kau jumpa kau kena tidur dekat dalam bilik store. Alright, kau pun yang baru ni kau dah cerita pasal kau tak nampak rumah orang yang buat majlis. So what's the next story is?
selepas aku habis college, maksudnya aku ni ambil form 6 2011 2012. Lepas 2012 tu form 6 aku tak berapa nak menjadi dan menganggur kejap, dan aku sambung semula buat diploma baru. Diploma baru dekat Bandar Johor Bahru lah, dekat salah satu college. Jadi masa tu dah masuk sem 5. Masuk sem 5, ada satu cuti panjang tu balik kampung. Balik kampung ni lepak lah, biasalah lepak rumah orang tua aku. Nak dijadikan satu cerita ni, aku dapat call daripada arwah ustaz aku, nama dia Ustaz Basri. Cikgu sekolah menengah aku lah. Cikgu guru dia guru disiplin dan ajar mata pelajaran agama Islam. Jadi kita orang merapat zaman sekolah. Bila aku dah form 6, dah masuk college, macam dah jarang kontak. Tiba-tiba bila aku balik kampung tu, dia telefon, Assalamualaikum, kalau ada masa free, minta tolong datang sekolah jumpa saya. Aku tak tahu sebab dia apa. Dan satu masa tu aku free, aku datang sekolah, terus ke bilik disiplin, jumpa arwah ni lah. Masa tu arwah ada kat situ. Okey, dia kata masuk. Saya ada hajat sebenarnya, dia kata sebenarnya sekolah kita tengah ada masalah, dan saya nak minta bantuan awak untuk scan sekolah ni. Daripada situlah aku dapat tahu yang aku ni ada kelebihan tu. Menguatkan lagi Statement tu menguatkan statement lagi aku punya ni lah. Betul. Jadi dekat sekolah aku ni ada seorang budak perempuan yang boleh nampak direct. Tapi budak tu dah keluar, dia dah habis form 5 dan dia keluar sama belajar kat luar. Jadi ustaz ni dah lost contact lah sebab dia jauh. Jadi antara orang yang mungkin dia boleh harapkan akulah, tapi aku tak nampak. Kan aku cakap aku cuma rasa saja. Jadi dekat situ aku cakap dengan ustaz arwah Ustaz Basri ni, Ustaz, saya tak boleh nampak, kadang-kadang je. Tak apa, awak duduk, nanti saya buatkan. Dia kata saya tahu awak ada kelebihan tu. Selanjutnya kau jadi perantara lah masa tu. Betul. Betul. Jadi apa yang arwah buat, dia minta aku duduk, pejamkan mata, baca sesuatu yang dia ajarkan dan niatkan apa yang kita nak. Jadi bila aku dah buat tu, pejamkan mata, baca apa yang dia ajarkan, niatkan apa yang aku nak, maksud dia nak nampak benda tu. Dan bila aku buka mata, okey, sekarang awak mau buka mata, awak scan apa yang ada dalam botol kaca ni. Botol tu macam botol dia botol biasa, macam botol kecil macam orang cakap apa? Botol kicap. Minyak cat kelapa laut. Macam tu lah. Pasal petani je lah. Pasal petani lah. Jadi bila arwah ustaz aku tunjukkan botol tu, awak scan. Tolong saya scan apa yang awak nampak dalam botol ni. Ingat, pejam mata, baca yang apa yang saya ajar dan niatkan apa yang awak nak nampak. Aku pejam mata, niatkan baca apa yang dia ajar, buat benda yang sama apa yang dia ajar tu, dan aku niat apa yang aku nak nampak. Aku scan, aku bayangkan, dia kata bayangkan botol ni ada dekat depan mata awak dalam keadaan mata awak terbuka, tapi realitinya mata awak tertutup. Jadinya aku bayangkan, Ustaz, kalau saya tak silap, dalam botol tu cuma ada asap warna putih. Dia kata okey, buka mata. Dia tunjuk botol tu, apa yang awak nampak betul. Jadi mula air daripada hari ni, saya adalah saksi dan saya mengiyakan, maksud dia membenarkan yang awak ni boleh nampak. Arwah Ustaz Basri, itulah orangnya yang meyakinkan aku yang aku ada kelebihan. Jadi selepas daripada tu, dia minta tolong lagi. Okey, sekarang ni saya nak minta tolong awak untuk scan satu sekolah ni. Satu sekolah. Satu sekolah. Jadi buat benda yang sama. Awak buat benda yang sama, pejam mata, dan saya nak awak bangun, roh awak bangun, jiwa awak bangun dan berjalan. Jadi sebelum aku bangun berjalan tu, dia test lah. Okey, sebelum awak bangun, saya nak scan apa yang awak nampak kat sebelah awak. Badan aku pusing. Nak kata Kak Ponti, ya. Nak kata langsir pun ya.
Sebelah je. Sebelah kau betul. Sebelah betul. Ni macam tengah duduk kat kerusi tengah diam. Benda tu berdiri sebelah. Tapi apa yang dia tanya apa yang nampak? Saya rasa macam langsir ustaz. Tapi gemuk. Tapi gemuk, badan besar. Besar, rambut dia panjang, tutup muka. Dia diri je kat sebelah. Okey, tak apa, dia kata abaikan. Jadi selepas ni jangan buka mata dulu, terus keluar. Awak keluar, saya nak jiwa awak keluar daripada dalam bilik disiplin ni. Awak jalan pergi dekat mana-mana yang awak rasa benda tu ada. Aku pun jalan, keluar daripada bilik kaunseling tu. Aku lalu satu tangga untuk pergi ke tingkat 2. Ustaz, dekat tangga ni ada satu. Tapi tak tahu bentuk dia macam mana. Dia macam bersepah lah. Maksud dia pakai kain, kepala dia macam tak rupa kepala. Susah nak describe. Jadi yang tu dia kata yang kat tangga tak payah hiraukan. Okey, terus jalan. Aku terus jalan. Point aku masa tu tertumpu dekat ni library. Okey. Dekat library. Jadi aku terus jalan ke library. Masuk dekat dalam library tu, aku boleh nampak situasi library tu. Cikgu aku tengah buat kerja kat table dia. Lepas tu ada pustakawan yang tengah susun buku. Aku berjalan daripada meja ke meja, daripada rak ke rak. Tengok, ustaz, dekat meja depan ni ada tengah duduk atas meja. Benda apa tu? Macam ponti. Lepas tu pergi belakang dekat ujung corner sekali. Ustaz, yang paling besar kat sini, kat ujung corner, kat rak corner ni. Dia tengah berdiri kat rak corner. Bendanya besar tak? Besar. Rupa dia macam apa? Kat ponti. Sebab kenapa ustaz, ini pencerahan kenapa ustaz aku minta aku tu datang minta tolong buat macam tu, sebabnya bukan je saya saja. Sebab sekolah aku tengah ada masalah masa tu. Maksud dia kes histeria melambak. Setiap pagi, setiap kali waktu zuhur, setiap kali waktu asar akan ada kes histeria. Punca dia adalah ada sekumpulan pelajar ni, dia mula main spirit. Oh, okey. Dan bila dihalang, benda tu dah dapat ditangkap. Bila dapat tangkap, main lagi. Jenis degil. Oh, okey. Masa budak-budak ni memuja lah manggil. Betul. Cakap, kan? Budak yang main tu form 4 lah. Aku rasa form 4 masa tu. Jadi mungkin ustaz ni nak, arwah Ustaz Basri ni dia nak cuba nak tahu spot-spot tempat tu lepak. Tempat spot-spot tempat tu lepak. Dan dia cuba nak buang bersihkan lah sekolah tu. Jadi hari tu bila aku dah nampak yang dekat dalam library tu, tiba-tiba arwah cakap, okey, dah buka mata awak. Dia tepuk aku, buka mata awak. Jadi aku dah buka mata. Dan aku cakap, Ustaz, nak bersihkan terus ke? Tak apa, nanti saya akan bersihkan. Saya nak minta bantuan awak untuk jadi teropong saya je. Maksudnya kat sini ustaz tu dia boleh membersihkan, tapi dia tak nampak. Mungkin dia tak tahulah mana tempatnya. So dia gunakan kau untuk teropong untuk tunjuk lokasi kat mana benda tu berada. Betul. Okey, faham. Jadi bila yang aku cakap budak perempuan tu, kalau ada budak perempuan tu, mungkin dia pergi sama-sama dengan budak perempuan tu, sebab budak perempuan tu dikatakan boleh nampak direct. Lagi power. Direct. Dia boleh nampak ustaz kat sini. Jadi bila dengan aku ni, dia cuma jadikan aku perantara teropong untuk dia nampak benda tu kat mana. Faham. Habis masa yang kau kata mungkin roh kau terkeluar di jasad tu, masa meraya-raya, kau tak ada rasa macam bila kau ternampakkan benda tu, kau rasa takut dengan dia ke, ataupun dia macam nampak dia ke, ada ke? Alhamdulillah masa tu biasa. Rasa maksud dia macam kita berada dekat kawasan tu, masih ada orang, maksud dia ada orang lalu lalang, bukan setakat benda tu tau. Jadi aku rasa biasa je. Mungkin kau berada kat alam dia kot, satu kan. Tu yang jadikan kau rasa macam biasa je. Berkemungkinan maksudnya kita berada dalam dua dimensi. Kan. Antara dua dimensi. Sebab mungkin kau pun ada a part of the dorang juga masa tu kan. Sebab masa tu aku sebelum tu aku cuma dengar cerita macam dia dapat rasa roh keluar daripada badan. Maksud dia berjalan, budak-budak silat lah. Jadi hari tu aku merasakan sendiri macam mana rasanya roh aku keluar berjalan, sedangkan jasad aku duduk dekat satu tempat. Bukan semua orang dapat peluang macam tu weh. Dia ada amalan, tapi aku tak nak bagi tahu lah. Takut ada orang cakap salah guna. Sebab ni betul, amanah daripada arwah. Betul, tak perlu takut. Betul. Tak perlu di sharekan
secara terang-terangan. Betul. Jadinya lepas dia arwah dah kejutkan aku daripada pejaman mata tu, dah buka mata, arwah pun pesan, Noh, awak ada kelebihan ni, jaga elok-elok, jangan sampai awak salah guna. Jadi dia bagi ibarat, kita ni ibarat cermin yang boleh nampak daripada sebalik tu. Jadi tiap kali awak buat dosa, akan ada satu titik yang menempel dekat cermin tu. Bila makin banyak dosa yang kita buat, benda tu akan menutupi cermin tu dan jadikan kelebihan awak ni hilang ataupun berkurang. Ibarat maksud dia, kalau kan dekat setiap kalau cermin tu cermin biasa kan macam cermin kereta kan, kita boleh nampak luar. Membias. Tapi betul. Jadi kalau kata cermin yang dah kita macam kita tengok hari-hari, mengadap hari-hari nak macam tu lah. Titik-titik tu dia akan jadi macam tu. Jadi hujungnya kita akan nampak diri kita sendiri. Okey. Maksud dia kelebihan kita dah hilang lah. So sejujurnya sekarang ni, pada hari ni, masih dapat merasakan tak feeling tu? Kerap tak berlaku? Feeling tu ada, tapi tak sekerap dululah. Maksud dia, kalau sebab aku ni jenis yang suka pergi tempat outdoor, maksud dia camping berdua dengan rumah. Dulu camping seorang. Feeling tu ada, tapi otak ni akan cuba nafikan. Benda tu ada, tapi kita nafikan untuk jadikan diri kita ni berani lah. Faham. Lebih berani. Sebab kita percaya juga benda tu ada. Faham. Lebih baik elakkan daripada memikirkan. Betul kan? Macam tu nak cara orang cakap, mindset control. Yes, nak lawan. Betul. Nak atasi. Betul. Kadang-kadang benda ni datang macam aku selalu cakap juga hal ni. Kadang-kadang benda ni datang mengikut apa yang kita fikirkan. Betul. Kan? Lepas tu dia datang dalam bentuk apa yang kita takut. Kan? Kalau Betul. kita cakap kita takut dengan ponti, cik ponti lah yang akan muncul. Cuma soalannya macam aku sendirilah. Aku ni pandai cakap je kan. Jangan memikirkan benda-benda macam ni. Tapi pada hakikatnya bila kejadian tu, kalau kita seorang-seorang, kita automatik dia fikir. Betul. Yalah, macam mana aku tak fikir, kau fikirlah kan. Aku ni hari-hari membaca cerita seram kan? Hari-hari dalam dunia benda seram ni. Tak mungkin pun aku takkan memikirkan. Betul. Sebab kerja kau hari-hari dapat ceritanya seram kan. Buka buku ceritanya seram. Betul. Tengok apa dekat YouTube pun seram. Takkan bila aku seorang-seorang kan, aku tak memikirkan langsung keadaan seram. Of course lah. Lagi kalau aku buat malam mistik kan, malam mistik segment, kalau aku bercerita, memang aku akan bercerita waktu malam sebab aku nakkan mood seram tu datang. Aku tak pernah lagi aku rasa malam mistik aku dibuat pada waktu siang. Dulu masa dekat aku punya studio lama, memang kalau aku akan start bercerita, dia start pukul 10, 11, 12 ke atas. Kadang pukul 3 pagi aku tak bercerita. Sebab nak dapatkan mood tu sendiri kan? mood. Lagi seram mood aku tengah bercerita tu, lagi seram lah aku akan bercerita. Cuma kalau kat studio ni mungkin aku awal sikit. Sekarang pukul 8, kadang-kadang pukul 12, tak tentu. Tapi itulah, nak memikirkan tu, nak cari jalan macam mana aku nak stopkan fikir daripada untuk tidak memikirkan. Macam mustahil lah bagi aku. Untuk aku lah, orang lain tak adalah isu aku yang isunya. Kena pandai kontrol lah. Mengawal betul, situasi. Kena kawal situasi. Betul. Okay Rio, rasa hari ni sampai sini dulu kot. Kan? Kita akan sambung lagi untuk next sesi tu. InsyaAllah. Tapi itulah, mungkin volume 3 lah lepas ni. Volume 3 pula. Dengar guys, volume 3 lepas ni kan. Aku tak nak lah buat cerita terlalu panjang sangat. Buat masa ni, yelah, malam mesti podcast ni still baru lagi. Aku banyak benda yang aku perlu belajar, banyak benda yang aku perlu tahu. Kan, di mana kadang-kadang aku tak tahu kat mana silap aku. Tapi korang kalau ada kesalahan aku dalam malam mesti podcast ni, korang kena bantu aku, komen lah, cakap Nas kau buat ni tak bagus ni, Nas salah tu ni salah. Korang beritahu. Kalau korang tak beritahu, aku pun tak tahu. So korang maklumkan lah. Kalau korang nak kecam, aku tak tahu aku terima kecaman netizen, tapi aku tak terima yang kecaman yang tak berasas lah, yang tak berasas kan. Biasalah, benda tu normal, orang kecam ni normal, tapi bagi aku biarlah berasas. Kalau nak kecam pun kan. Alright guys, so korang kena tunggu volume 3. Volume 1 dah lepas, korang kena tengok volume 1. Yang mana belum tengok, hari ni aku ceritakan volume 2, dan akan datang kita akan saksikan volume 3. Alright Rio? InsyaAllah. Rio, InsyaAllah kita aku akan harap sambung. sangat Rio kalau kau dapat datang lagi ke studio aku ni untuk bercerita seterusnya. InsyaAllah Alright. boleh. Jadi minggu depan insyaAllah kita akan sambung
macam mana cara Ustaz arwah Ustaz Basri ni pergi dan cerita masa dia pergi. Dengar tu. Cerita pasal Ustaz arwah Ustaz Basri. Alright. So cerita ini kita gantungkan dulu. Kita gantungkan pasal arwah Ustaz Basri. Next akan datang, Rio akan ceritakan pula bagaimana arwah Ustaz Basri tu pergi. Right. So Ustaz Basri dah meninggal lah. Dah meninggal lah. Okay, Al-Fatihah untuk arwah Ustaz Basri. Alright guys, ni kita jumpa lagi di next Malam Mistik Podcast. Korang yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat tu, tolong bantu aku like, share, subscribe dan channel laju sangat shoot. Okay, yang mana belum subscribe channel Anas Rahmat tu, bantu aku like, share, subscribe channel Anas Rahmat ni. Tekanlah butang loceng supaya korang tak ketinggalan dengan segmen, dengan cerita-cerita terbaru daripada Anas Rahmat. Right, hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik Podcast. Korang jaga diri korang baik-baik. Jangan berurusan dengan setan kalau nak hidup kurang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Bye. Malam Mistik Podcast.